Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari grup 5 yang terdiri daripada Suria Tashini, Nur Afiqah, Nur Nadira, Afiq Danis dan saya, Haizat Hakimi selaku ketua bagi grup ini. Okey, mari kita belajar mengenai bab 5 iaitu kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Ia terdiri daripada 4 subtopik iaitu kekongruenan, pembesaran, gabungan transformasi dan yang terakhir terselasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Afiq Danis bin Muhammad Lutfi dan saya akan menerangkan bab 5.1 kekongruenan. Apa itu kekongruenan? Kongruen bermaksud setiap pasangan objek mempunyai saiz dan bentuk yang sama walaupun dalam kedudukan yang berbeza. Sebagai contoh, dua keping jubin, menara berkembar Petronas dan tayar depan dan belakang untuk sesebuah kenderaan. Setiap pasangan itu dikatakan kongruen kerana mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Seterusnya, sifat kekongruenan segitiga ia mempunyai 6 sifat. Yang pertama ialah sisi, SSS, iaitu setiap sisi mempunyai sama panjang. Yang kedua ialah sisi sudut sisi, SAS, iaitu dua sisi mempunyai sama panjang dan sudut antara dua sisi tersebut adalah sama. Yang ketiga ialah sudut sisi sudut, iaitu dua sudut adalah sama dan panjang antara dua sudut tersebut adalah sama. Sifat seterusnya ialah sudut-sudut sisi, AAS, iaitu dua sudut adalah sama dan satu sisi yang bukan di antara dua sudut adalah sama panjang. Seterusnya ialah sisi-sisi sudut, SSA, iaitu dua sisi yang sama panjang dan satu sudut yang bukan di antara dua sisi tersebut adalah sama dan luas segitiga mesti sama. Yang terakhir ialah sudut-sudut-sudut, AAA, iaitu ketiga-tiga sudut adalah sama dan luas segitiga adalah sama. Seterusnya kita akan tengok contoh soalan. Tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen. Untuk soalan pertama, solusinya ialah seperti yang kita tahu, jumlah sudut A, B, C dan D ialah 360. Untuk mencari sudut di D, kita perlu 360 tolak 90 tolak 83 tolak 90 darjah dan kita akan mendapat 97 darjah. Sudut di D adalah sama dengan sudut di S, maka semua ukuran panjang dan sudut kedua-dua rajah adalah sama, maka ia adalah kongruen. Untuk soalan yang kedua, kita perlu merujuk kepada sifat-sifat kekongruenan segitiga. Pasangan ini dikatakan bukan kongruen kerana walaupun mereka mempunyai sudut yang sama dan hampir memenuhi syarat sudut-sudut-sudut, tetapi mereka mempunyai luas segitiga yang berbeza. Maka pasangan tersebut dikatakan bukan kongruen. Terima kasih. Saya ingin membentang tentang pembesaran. Pembesaran adalah salah satu contoh transformasi. Pusat pembesaran diperlukan untuk membesarkan sesuatu bentuk. Jarak dari pusat ke setiap titik didarab dengan faktor skala apabila sesuatu bentuk dibesarkan daripada pusat pembesaran. Oleh itu, saiz imej adalah sama dengan saiz objek darab dengan faktor skala. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang kesan faktor skala kepada saiz imej. Yang pertama ialah kalau faktor skala lebih dari 1, saiz imej adalah lebih besar daripada saiz objek. Selepas itu, kalau faktor skala sama dengan 1, saiz imej adalah sama dengan saiz objek. Di samping itu, untuk faktor skala lebih dari 0 tapi kurang dari 1, saiz imej adalah lebih kecil daripada saiz objek. Selain daripada itu, kalau faktor skala lebih dari -1 tapi kurang dari 0, saiz imej lebih kecil daripada saiz objek dan bertentangan. Seterusnya, faktor skala sama dengan -1, saiz imej sama dengan saiz objek tetapi bertentangan. Akhirnya, kalau faktor skala kurang dari -1, saiz imej lebih besar daripada saiz objek tetapi bertentangan. Kesimpulannya, untuk faktor skala yang negatif, saiz imej akan bertentangan arah dengan saiz objek, manakala untuk faktor skala yang positif, saiz imej adalah sama arah dengan objek. Mari kita melihat satu contoh soalan untuk pembesaran. Rajah sebelah menunjukkan segitiga ABC. Besarkan segitiga ABC dengan faktor skala 2
dari pusat pembesaran kosong. Ini adalah jawapan untuk soalan tadi. O merupakan pusat pembesaran. Pusat pembesaran merupakan tempat yang semua wujud di objek dan imej bertemu. Koordinat untuk pusat pembesaran dalam soalan ini ialah 0, 0. Seterusnya, formula untuk faktor skala ialah sisi imej bahagi sisi objek. Contohnya, jarak dari A ke B ialah 3 cm di objek, manakala di imej ialah 6 cm. Oleh itu, 6 bahagi 3 ialah 2. Kesimpulannya, saiz imej adalah 2 kali ganda dengan saiz objek disebabkan faktor skala ialah 2. Mari kita sambung sesi pembelajaran kita dengan subtopik yang seterusnya iaitu gabungan transformasi. Sebelum kita masuk kepada gabungan transformasi, kita perlu tahu apakah itu transformasi. Baiklah, transformasi merupakan pergerakan semua titik dari tempat asal ke tempat baru. Dalam topik ini, kita akan mempelajari 4 jenis transformasi iaitu translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Keempat-empat transformasi ini akan diterangkan dengan lebih mendalam dalam slide yang seterusnya. Jadi, apa pula yang dimaksudkan dengan gabungan transformasi? Definisi gabungan transformasi ialah suatu objek dilakukan lebih daripada satu transformasi. Bermakna, satu objek akan melalui 2 atau lebih transformasi yang sama maupun yang berlainan. Gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Saya mengambil contoh gabungan transformasi AB di mana transformasi A merupakan translasi dan transformasi B merupakan pantulan. Dalam topik gabungan transformasi ini terdapat 2 situasi yang perlu diambil perhatian. Situasi yang pertama ialah apabila objek diberikan dan kita perlu tentukan kedudukan imej. Dan situasi yang kedua pula apabila imej diberikan dan kita perlu tentukan kedudukan objek. Mengambil contoh di atas, apabila objek diberikan, maka turutannya ialah objek akan melalui transformasi B iaitu pantulan terlebih dahulu, kemudian transformasi A iaitu translasi dan seterusnya imej terbentuk. Untuk situasi kedua pula, apabila imej diberikan, maka turutannya adalah secara arah bertentangan. Ambil perhatian di sini bahawa hanya pada transformasi sahaja yang akan dilakukan secara arah bertentangan, bukan pada gabungan transformasi. Jadi, imej akan melalui transformasi pantulan dan translasi secara arah bertentangan sebelum objek ditentukan. Dalam 2 slide yang seterusnya, saya akan terangkan tentang translasi dan pantulan. Translasi. Translasi didefinisikan sebagai pergerakan semua titik objek pada jarak dan arah yang sama. Pada bahagian bawah sebelah kiri slide, menyatakan bahawa arah adalah berdasarkan nombor pada X dan Y. Dalam contoh menyatakan translasi 4-3. Nombor di atas merujuk pada X, manakala nombor di bawah merujuk pada Y. Sekiranya X positif, maka titik akan bergerak ke kanan paksi X dan sekiranya negatif, titik akan bergerak ke kiri paksi X. Begitu juga bagi nombor pada Y. Sekiranya positif, titik akan bergerak ke atas paksi Y dan negatif akan bergerak ke bawah paksi Y. Mari kita lihat pada contoh translasi 4-3. Translasi ini bermaksud semua titik pada objek akan bergerak 4 petak ke kanan paksi X dan 3 petak ke bawah paksi Y seperti yang ditunjukkan dalam video. Kita masuk pula pada bahagian transformasi pantulan. Pantulan bermaksud semua titik objek dipantulkan pada satu garis lurus yang dipanggil paksi pantulan. Paksi pantulan juga dikenali sebagai cermin. Paksi pantulan boleh berada di mana-mana paksi sama ada paksi X ataupun paksi Y bergantung pada soalan. Tips penting dalam transformasi pantulan ialah jarak antara objek dan paksi pantulan mestilah sama dengan jarak antara imej dan paksi pantulan. Sebagai contoh, pantulan pada garis X sama dengan 5. Setiap titik akan berada pada jarak yang sama. Lihat pada video di atas, sekiranya objek berada 3 petak dari paksi pantulan, maka imej juga perlu berada 3 petak dari paksi pantulan.
Seterusnya, kita masuk pada contoh soalan. Diberi penjelmaan T ialah translasi 5-2 dan penjelmaan P pula ialah pantulan pada garis lurus Y sama dengan 7. Nyatakan koordinat bagi imej titik A di bawah penjelmaan berikut, iaitu gabungan penjelmaan PT. Kita dapat lihat bahawa soalan ini merupakan situasi pertama di mana objek diberikan dan kita perlu tentukan kedudukan imej. Bagi menjawab soalan ini, penjelmaan T perlu dilakukan terlebih dahulu dan diikuti dengan penjelmaan P. Jawapan bagi soalan sebelum ini ialah koordinat bagi imej titik A di bawah gabungan penjelmaan PT ialah 85. Langkah untuk menjawab soalan ini adalah seperti yang ditunjukkan di dalam video di atas. Hai semua, Assalamualaikum. Okay, seperti yang kamu semua tahu, dalam gabungan transformasi ada 4 transformasi yang kamu perlu pelajari, iaitu pantulan, translasi, putaran dan pembesaran. 2 transformasi sudah kamu pelajari. Jadi transformasi yang ketiga adalah transformasi putaran, di mana 3 benda yang kamu perlu tahu, iaitu sudut dia, yang kedua adalah arah dia berputar, dan yang ketiga adalah pusat dia. Okey, macam mana kita nak tahu sudut dia? Sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah ataupun 360 atau 270 darjah. Okey, kita ambil, saya akan bagi tahu macam mana kita nak kenal pasti sudut 90 darjah dan 180, yang di mana 190 darjah sering soalan untuk 190 darjah sudut tu sering ditanya semasa peperiksaan. Okey, kita boleh anggap pada objek D itu yang sisi yang paling panjang tu adalah tapak dia. Jadi bila kita tengok pada darjah tersebut, bila tapak tidak bertemu tapak, maka dia adalah sudut 90 darjah, di mana tapak tersebut, tapak objek D bertemu sisi imej D. Okey, kalau kita tengok yang bawah pula, dia objek D bertemu dengan imej tapak D. Okey, tapi tidak semestinya tapak objek D dan imej objek D tu adalah bertentangan. Macam contoh tersebut, boleh jadi dia tidak bertentangan tapi tapak dan tapak, macam tu. Okey, dan yang kedua kita perlu tahu adalah arah dia berputar, sama ada arah jam ataupun arah lawan jam. Okey, saya ada bagi jam tersebut supaya kamu semua tidak keliru bagaimana jam berputar. Okey, yang ketiga adalah pusat. Kita kena tahu pusat dia. Macam mana kita nak buat pusat dia? Yang pertama, kita perlu tahu arah dia berputar. Contoh yang pertama saya tunjuk, objek D berputar pada arah jam. Jadi lukisan L yang kita perlu lukis adalah berjauhan dengan arah anak panah tu. Jadi dia dapat 4 sisi unit. Jadi bila 4 bahagi dengan 2, kita dapat 2 dia berputar. Jadi bila titik tersebut berada pada bucu L, jadi kita boleh ambil pusat tersebut sebagai pusat putaran, di mana pada contoh yang pertama saya tunjuk objek D berputar pada titik 26. Jadi untuk putaran tersebut kita boleh terjemahkan, boleh perihalkan, boleh terangkan, di mana putaran pada sudut 90 darjah ikut arah jam pada pusat 26. Okey, saya ada tunjuk contoh yang kedua, di mana objek D berputar pada arah lawan jam pada papan putih tersebut, di mana saya ada melukis imej D dengan garisan berwarna merah. Okey, jadi pada objek D kita ambil titik 112 dan kita lukiskan L adalah berjauhan dengan arah anak panah tu, Okey, jadi pada imej D pula kita dapat -1, 4. Bila kita kira berapa sisinya, kita dapat 6 sisi. Jadi 6 sisi kena bahagi 6 kena bahagi dengan 2, jadi kita dapat 3. Jadi 1, 2, 3. Kita dapat pada titik 16. Tapi 16 tu bukan pada bucu L. Jadi lagi satu sisi dia akan pergi ke, lagi satu unit dia akan pergi ke bucu L. Bila arah yang menegak akan pergi ke L adalah 1, jadi pada titik 16 dia kena melintang keluar L. Jadi dia dapat titik ataupun pusat putarannya adalah 26. Macam mana kita nak tahu L tu ke dalam ataupun keluar? Okey, contohnya ini L. Jadi yang ini adalah
dalam dan yang ini adalah luar, keluar. Okey. Jadi kita dapat titik putaran adalah 26. Jadi contoh yang kedua ni kita dapat sama, di mana pusat putarannya adalah 26, sama dengan bila objek dia berputar pada arah jam. Okey, untuk koordinat pula, koordinat atau titik pula, macam mana kita nak cari bila titik itu berputar pada sudut 90 darjah tapi ikut arah jam. Okey, macam yang korang nampak dekat gambar tu, ada gambar pembaris, ada macam bentuk simbol Nazi. Okey, sebenarnya ada 3 cara yang boleh kita guna untuk dapatkan koordinat atau titik image baru. Dengan menggunakan pembaris ataupun kaedah Nazi, ataupun lagi satu adalah formula. Okey, kalau kita tengok soalan tersebut, titik G tu dia berputar arah jam pada titik negatif 21. Kita kena cari G prime ataupun G tanda, sebab G tanda tu adalah image bagi titik G. Okey, ada untuk paper 1 saya sarankan untuk guna pembaris dan ataupun kaedah Nazi, sebab cara ni lebih jimat masa. Okey, macam mana kita nak dapatkan garis tu? Okay, kita kena gariskan titik G ke pusat. Okey, bila kita dah gariskan titik G tu adalah 3, 2, pada pusat adalah negatif 21. Kita dah garis, lepas tu kita letak pembaris pada sudut 90 darjah. Kalau arah jam, jadi kita letak 90 darjah ya, dekat sini 90 darjah. Jadi kat sini, jadi kita dapat pada image titik G ataupun G tanda adalah negatif 1, negatif 4. Okey, macam mana pula dengan kaedah Nazi? Macam mana kita nak gunakan kaedah Nazi tu pula? Alright, kita buat macam bentuk Nazi, contohnya macam ni kan. Okey, ini adalah titik G, di mana titik G adalah 3, 2. Dan yang ini adalah pula titik pusat putaran, di mana pusat putarannya adalah negatif 21. Jangan pula kita letak dekat titik 00. Nanti kita dapat G tanda yang salah. Alright, sebab dia berputar pada titik negatif 21. Okey, kalau dia berputar pada arah jam, jadi dia ke bawah macam ni. Jadi kita dapatlah G tanda pada titik negatif 1, negatif 4. Okey, macam mana pula kalau arah lawan jam? Kalau arah lawan jam, kita naikkan ke atas macam tu. Jadi kita dapatlah titik lain, G tanda untuk arah lawan jam yang lain. Okey, kaedah Nazi ni senang juga macam kaedah pembaris tu. Okey, kalau dalam kertas pula, mesti kan kita nak markah kan? Takkanlah kita nak tunjuk-tunjuk macam ni je kan? Okey, untuk kedua kita guna cara pengiraan, di mana daripada titik G kita kena tolak pusat. Lepas tu bila dah tolak pusat, kita dapat 51. Kita jadikan bentuk translasi supaya kita punya pengiraan tambah dan tolak tu tak salah. Kecuali tu kurang berlaku. Okey, lepas tu formula yang kita gunakan untuk berputar pada arah jam, kita kena kekalkan B dan tukar A. Okey, lepas tu kita dapat 1, negatif 5. Dan 1, negatif 5 kita kena tambah dengan pusat dan kita dapat G tanda iaitu negatif 1, negatif 4. Sama je kan? Cuma kita nak tunjukkan macam mana kita dapat macam tu. Okey, sekarang kita dah pergi ke transformasi yang terakhir iaitu pembesaran, di mana kita perlu tahu pusat pembesarannya dan skala faktor. Okey, macam mana kita nak tahu pusat pembesaran tu? Okey, macam kita tengok pada contoh sebelah ni, segitiga ABC tu kan ada titik A, B, C kan? Kita sambungkan titik A dengan titik A tanda. A tanda tu adalah titik image. Okey, jadi A gariskan putus-putus, A tanda, panjangkan sikit bahagian depan untuk kita dapatkan pusat dia. Okey, pusat pembesarannya. Okey, daripada B tanda pergi ke B, C tanda pergi ke C. Jadi kita dapatlah pusat pembesarannya pada titik 00. Okey. Lepas tu apa benda yang kita perlu tahu lagi dalam pembesaran ni? Kita perlu tahu faktor skala. Faktor skala ni kita selalu penyebut dia ada K. Di mana kita, macam mana kita nak cari K? Kita kena bahagikan sisi image bahagi sisi objek. Jadi kita dapatlah contohnya K tu, faktor skala tu 3 daripada contoh segitiga ABC tu. Okey. Lepas tu apa formula yang kita perlu tahu dalam pembesaran ni yang selalu ditanya semasa peperiksaan adalah luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, dia boleh tanya sama ada dia tanya luas image ke dia tanya luas objek ataupun dia minta kita faktor skala. Okey, untuk memastikan kamu semua faham
Jadi saya lampirkan soalan sebelah ni. Okey, bagi yang telah mencuba soalan sebelah, jawapan untuk soalan A adalah N ialah putaran 90 darjah rajah pada pusat 3, 4 dan M ialah pembesaran pada pusat 1, 4 dengan faktor skala 3. Dan luas objek yang saya dapat adalah 1 unit square. Jangan tak ada unit tau. Definisi terselasi ialah pola bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertinihan. Jenis-jenis terselasi. Terselasi dapat dibahagikan kepada 3 jenis utama iaitu terselasi sekata, terselasi separuh sekata dan terselasi tidak sekata. Yang pertama, terselasi sekata. Terselasi sekata sepenuhnya terdiri daripada poligon sekata kongruen semua pertemuan bucu bertemu bucu. Yang kedua, terselasi separuh sekata. Terdiri dengan 2 atau lebih jenis poligon sekata yang dipasangkan bersama-sama dalam susunan kitaran yang sama mengelilingi setiap bucu. Yang ketiga, terselasi tidak sekata. Terselasi tidak sekata terdiri daripada poligon yang tidak sekata. Boleh direka dengan mempersembahkan operasi asas seperti translasi, putaran dan juga pantulan. Ini ialah video bagaimana terselasi dapat direka menggunakan GeoGebra. Mari kita jawab soalan. Manakah antara berikut merupakan bukan terselasi? Jawapannya ialah C. Bukan terselasi kerana terdapat bentuk yang tidak berulang. A ialah terselasi yang terdiri daripada rhombus, manakala B ialah terselasi yang terdiri daripada segi empat sama dan heksagon.